Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadrat ilahi dengan nikmat limpah kurniaan daripada Allah dapat kita bersama-sama pada hari ini. Puas juga mencari tarikh untuk surah Najah ni. Alhamdulillah akhirnya ketemu juga. Dan Alhamdulillah, nak tanya dululah, macam mana? Pilihan raya okey? Okey lah ya. Tak okey pun okey jugalah, nak buat macam mana? Jadi Alhamdulillah, kita doakan yang baik-baik sahaja yang berlaku untuk diri kita, masyarakat, negara dan agama kita lah yang terutamanya. Dan insyaAllah, bagaimanapun sekali pilihan raya, kita tetap juga perlu solat. Itu dia punya cerita dia. Macam mana pun orang kata bertukar pun kerajaan dan sebagainya, yang kita dituntut sebagai seorang Muslim ialah bagaimana kita memperbaiki ibadah kita. Jadi keilmuan ini akan terus berjalan, salat ini akan terus kita kena tunaikan, walaupun Dajjal turun. Dajjal turun pun kena salat juga. Nak takdir macam mana waktu, takdirlah dengan jam yang biasa. Di antara satu salat dengan satu salat tu, kalau Zuhur dengan Asar tu lebih kurang 3 jam setengah. Takdirlah 3 jam setengah, walaupun tak ada azan, walaupun matahari tetap tegak macam tu, kena juga solat maghrib juga. Kena juga solat isyak. Satu hari ataupun 24 jam, 5 waktu. Jadi insyaAllah hari ni sebelum Dajjal turun, kadang-kadang kita sendiri dah jadi Dajjal dah. Jadi Dajjal dah. Sebab apa? Dajjal tak suruh pun kita tinggal salat kan, tapi kita yang malas salat. Betul tak? Kita yang pendajjalkan diri kita sendiri. Jadi kenalah bersedia dengan ilmu dan iman untuk kita menjadi seorang hamba Allah yang taat pada perintah Allah, yang sentiasa menunaikan ibadah ini tidak ada sebab benda lain lah kerana Allah. Tapi musuh kita yang mengintai kita, dia tetap sakit hati. Iblis ni tetap sakit hati bila dia tengok orang Muslim masih lagi ada yang menunaikan solat. Dia tak ada kata, tak apalah, yang kau nak jadi baik, kau jadi baik lah, aku pergi cari orang yang tak baik. Kalau macam itu senang cerita kita. Yang baik dan yang dalam masjid, dalam surau semua, yang ni selamat lah. Orang kata iblis tak kacau, tu senang ceritanya. Tapi tak. Dia tetap memandang kita dengan pandangan hasad, muhsid. Bagaimana dia hasad pada atuk kita, dia hasad pada ayah kita, Abuna Adam, begitulah dia hasad pada kita. Dengki dia meluat tengok kita solat. Dia punya sakit hati dia sampai membawa kepada ulu hati. Jadi macam mana aku nak buat supaya dia, tak apa, dia nak solat, salatlah. Tapi saya akan ganggu dia. Ini di antara perkara yang kita mesti belajar dalam kehidupan kita, iaitu suatu rasa. Rasa itu kita sebut sebagai syak. Sebagai rasa-rasa, was-was. Itu istilah sanksi yang kita rasa di dalam salat kita. Dan bukan sahaja dalam salat, ibu-ibu. Sebelum salat kita perlu wuduk kan? Orang tu kena, bukan dalam salat je dia kena, tapi dalam wuduk pun dia dah kena dah penyakit was-was. Contohlah, orang basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, orang kata dalam masa 5 minit lah macam tu. Dia setengah jam. Lepas dia keluar tu ibu-ibu, bukan muka je basah.
Dah macam mandi dah aku tengok. Pasal lencun ibu-ibu. Berapa kali tu? Rasanya ada kot 10 kali. Maksudnya, sebelum dia masuk solat, dia nak solat dia sebenarnya. Tapi daripada wuduk lagi dah kena kacau. Dengan siapa? Dia punya nama dia Walhan. Nama dia punya binatang itu. Syaitannya, iblisnya tu namanya Walhan. Dalam satu hadis Nabi SAW, inna lil wudu syaitanun yuqalu lahu al-walhan fattaquh. Okay? Dalam hadis ini maksud Nabi sebut ada banyak riwayat, antara riwayatnya yang ini, iaitu sesungguhnya di dalam wudu ini ada syaitan yang khas akan mengganggu mereka. Ya, dalam salat, dalam wudu. Nama syaitan tersebut ialah Walhan. W-A-L-H-A-N. Walhan. Itulah Ustazah rasa dulu macam nak bagi nama anak Walhan. Sebab macam sedap macam kan. Rupanya jangan. Nama syaitan. Nama syaitan yang mengganggu, khas untuk mengganggu orang-orang yang nak tunaikan salat ini supaya dia berasa syak, rasa betul ke dah basuh muka ke belum. Tadi basuh muka ni macam ada sikit lagi belah sini tak kena. Itu basuh muka. Lepas dia dah basuh sapu kepala dah. Tadi macam tak basuh tangan kiri. Dia datang tu bukan lama, sekejap je kan. Tadi dia basuh dah. Dia rasa macam tak basuh lagi dia. Lepas tu ada masa macam ada sikit lah tadi tak kena ni, macam yang belakang ni tengok tu sekali, tengok. Tu yang jadi ulang balik daripada awal. Akhirnya lencun satu baju, maka itu sudah diganggu sebelum masuk solat lagi. Ada lagi ibu-ibu, sebelum kita nak solat, kita qada hajat, betul tak? Maksudnya kita membersihkan diri kita, ataupun tempat keluar najis tersebut, kita panggil cebok ataupun istinja. Yang istinja pun sama juga. Kita berasa macam ada keluar lagi lah. Kan? Jadi kita pun basuh. Rasa macam terpecik tempat lain lah. Betul tak? Rasa tadi macam, lepas tu busuk cium. Pada bau tak? Macam kena tadi tapi tak ada bau kan. Ini pun Nabi ada ajarkan. Bagaimana caranya orang yang syak pada qada hajat. Pada istinja tadi. Maka kalau dia rasa ibu-ibu ada terkena dekat pakaian dia ataupun anggota kaki dia. Anggota, contohlah bila dia angkat dia punya jubah dia ataupun kain dia. Kan bila dia pakai balik tu kan bukan ada tempat lain yang terkena. Apa cara dia buat? Ambil air dan renjiskan pada tempat tersebut. Dia ada dua lah. Satu, kalau yakin betul kena, dah setopuk ada warna kuning tu. Tu kena bersihkan lah. Ataupun memang bau tu hancing. Kan? Kalau dipegang tu memang betul lah kan ada najis kat sana. Yang tu yakin. Yakin akan datang bila kita ada tanda dia. Ada salah satu daripada ciri najis itu, iaitu pada warna, pada bau ataupun pada rasa. Jangan sekejap Rasa ni biasa rasa pada lidah kan. Ada orang pernah buat rasa pakai lidah. Dia rasa pakai tangan sebenarnya. Rasa tu maksudnya rasa licin. Kalau ada najis, biasanya dia akan licin. So rasa pakai tangan lah. So itu salah satu. Tak cukup, tak payah ada 3 pun tak apa. Kalau ada salah satu tak ada warna tapi ada bau. So yakinlah tu. Yang tu maksudnya ada keyakinan, maka kena bersihkan. Tapi kalau yang kedua, tak ada pun. Cium-cium macam tak ada pun bau hancing. Warna pun tak ada. Rasa-rasa tak ada. Tapi yang ada kita rasa syak. Rasa macam terpecik tadi. Macam tu. Apa nak buat? Ambil air tadi. Renjiskan saja pada tempat yang kita rasa syak tadi. Sesungguhnya sebenarnya apabila kita renjiskan pada tempat yang kita rasa syak, sebenarnya kita seolah-olah merenjiskan syak yang ada dalam hati kita. Membersihkan syak dalam hati kita. Itu orang yang syak dia pada qada hajat.
So was-was lah senang kata kan, was-was masa bersih-bersih, masa qada hajat tu terpecik sana sini, iaitu kita hanya renjiskan sahaja pada bahagian ataupun anggota kita, bahagian anggota atau bahagian tubuh badan kita ataupun pada baju kita yang kita rasa ada terkena najis, renjiskan saja, insya-Allah nanti dalam hati tu akan bersih daripada rasa syak. Baik. Kadang-kadang bukan sahaja pada ibadah, bukan sahaja pada solat, bukan sahaja pada muqaddimah solat iaitu wuduk, bukan sahaja pada qada hajat. Ibu-ibu, kadang-kadang orang syak ini hatta pada akidah. Pernah tak jumpa dengan siapa-siapa yang pernah rasa syak pada akidah? Dia selalu rasa macam saya ni masih Islam lagi ke? Saya rasa macam dah saya pernah sekali tu saya terfikir yang saya terfikir yang contoh Kristian tu yang betul. Jadi saya pun tak tahu saya ni masih Islam ke ataupun tak Islam. Ada pula dia rasa macam agama Islam ni tak betul. Ini sangat bahaya ibu-ibu. Kesian pada orang-orang yang macam ni. Tapi saya sendirilah pernah diuji dulu waktu tingkatan 3, saya ingat lagi. Masa tu memang kita sekolah mahal dan adalah satu pengajian pondok lah, pengajian daripada buku kitab lama, mengaji kitab lama yang dibuat pada waktu maghrib dengan isyak. Lepas tu ustaz cakap tau, masa tu ustaz dah cakap dulu dah, ustaz kata kalau kita diuji dengan masa tersebut, dia kata uji rasa apa orang kata syak di dalam akidah tersebut, dia kata jangan risau, sabat sahaja. Lepas tu tak tahulah kalau ustaz tu cerita baru saya rasa dan sebagainya kan. Tapi memang datang suara waktu kata 3, dia kata saya bukan Islam lagi. Saya dah keluar pada Islam. Datang suara tu, dia agak bukan dia sekali tapi satu tempoh. Tapi sabat je ustaz kata. Sabat. Sebab dia nak cuba kacau kita. Terutama pada akidah. Jadi kalau anak-anak kita yang diuji, kita minta tolonglah kan. Ya Allah, biar sabat. Kadang-kadang ujian tu datang besar. Kadang-kadang ujian tu datang dengan bisikan-bisikan sahaja. Yang boleh kadang-kadang menghilangkan keyakinan kita untuk dalam beragama. Dan kemudian bila sabat, insya-Allah ustaz kata tak datang dah. Sabat, alhamdulillah, memang saya pun tanyalah kat mak saya kan. Mama pernah tak ada dalam seumur hidup mama tu? Tak pernah je kan. Mama kata diuji orang-orang belajar agama. Orang-orang yang belajar agama diuji lah kan. Cakap memang rasa hebatlah rasa ujian tu rasa macam ya Allah itu aku sangat risau. Ada sahabat-sahabat yang diuji yang saya pernah dengar cerita ke Mesir ibu-ibu. Maksudnya orang pergi Mesir ni memang orang belajar agama lah. Jadi dekat Mesir ni dia memang kuat dua agama. Yang Islam kuat dan Kristian kuat. Dua-dua kuat. Jadi kakak tu hafizah. Tapi tak tahulah macam mana dia diuji dan sebagainya. Dia bila tengok di sana memang sangat banyak gereja lah. Kalau macam kat Malaysia ni, katalah kita sini surau, sini masjid. Kalau dekat masjid Saidina Imam Syafi'i tu, sebelah tu ada kuil kan. Kalau di Cokit, di Kampung Baru, ada juga satu dekat depan hospital tu. Ya Allah itu aku. Macam ni dia punya jarak dia. Sini surau, sini tempat kuil India. Kalau di Mesir, dia Kristian. Maksudnya, kalau masjid macam ni, Kristian punya church pun macam ni juga. Dia punya, orang kita kata keliling tu mudah sangatlah nak nampak salib tu. Jadi dia tengok salib tu, dia macam terkena. Jadi dia duk kata dia Kristian. Macam tu. Cakap ujian Allah bagi pada dia, sedangkan dia hafizah Quran. Tak terlepaslah siapa-siapa pun. Kalau Allah nak uji, kita boleh diuji. Cuma nanti insya-Allah pada hujung nanti kita akan tengok macam mana cara kita nak mengatasi rasa was-was ni. Macam mana kita nak mengatasi, dia ada ubat dia. Dia ada dia punya cara dia yang sangat tuntas, dan kalau kita sekali patahkan, insya-Allah dia akan boleh terputus, dan insya-Allah kita tak akan lagi diekori. Sebab was-was ni kalau kita tak putus dengan dia, kalau kita tak say goodbye, dia akan duduk dalam bontot kita. Penat. Ada orang sembahyang.
Ya, ni memang saya bersama, saya pengalaman lah, bersama dengan duduk dengan orang yang was-was. Dia sembahyang Zuhur, dia orang paling awal lah masuk toilet, wuduk, dan memang biasalah, memang basah lencur lah satu baju dia. Lepas tu dia pun solat. Betul dia solat Zuhur di awal waktu, dan dia habis solat Zuhur bila azan asar. Kesian. Kita ni habis solat, belajar, buat nota macam mana. Dia atas jadah lagi. Takbir Allahu Akbar ni macam-macam gaya dah takbir. Tak masuk dia kata. Niat tu tak masuk kau. Allah. Tak boleh. Kena pejam mata ni baru masuk ni. Allah. Tak masuk juga. Macam-macam gaya ibu-ibu. Itulah cabaran dia. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena letak dia sebagai suatu perkara yang kena tinggalkan, dan insya-Allah nanti dia akan tak buntut kita lah, insya-Allah. Sebelum itu, insya-Allah kita nak tengok sedikit daripada surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr yang mana kita nak tahu dulu. Was-was tadi daripada syaitan, betul tak? Was-was daripada syaitan ataupun daripada iblis. Was-was daripada jin, ya. Jin yang jahat lah, jin yang kafir ini, yang tujuan dia untuk menyebabkan kita ni berada dalam keadaan yang sentiasa bukan dalam keadaan yang baik. Maka kita nak tengok di manakah, ya, kalau kita tengok start daripada ayat 32 pun dah cerita dah macam mana punca, ya, pada awal-awal dulu, ya, yang iblis ini sakit hati dengan kaum Adam, dan kemudian bagaimana perjanjian iblis dengan Allah untuk menyesatkan hamba-hambanya, dan kemudian apakah yang iblis, bila Allah bagi tempoh kepada iblis, okey, kau apa yang kau minta tadi aku perkenankan, Allah perkenankan, dan di manakah yang Allah perkenankan dan manakah tempat yang dia tak boleh masuk, dia tak boleh tembus. Apakah perkara yang kita kena sedar bahawa ini bukan lagi kita kata teritori syaitan, yang mana dia tak boleh akan menyebabkan kita duduk dalam keadaan sentiasa mengikut kepada apa petunjuk dia ataupun dia punya kesesatan dia. InsyaAllah kita akan tengok daripada ayat 32 sampailah ayat 43 lah. Ayat 43. Boleh ke ibu-ibu nak tengok dulu? Siapa yang nak ambil Quran pun boleh, nak buka dekat apa? Nak buka dekat telefon pun boleh. Surah Al-Hijr. Ayat 32 sampai 43. Okey. Macam mana? Saya baca, ibu-ibu ikut ke? Ustazah baca seorang, Ustazah terjemah seorang. Boleh? Ibu-ibu ikut ke ataupun saya baca seorang? Baik, saya baca seorang, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin. Qala lam akun liasjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض
ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين صدق الله العظيم. Ayat 32. Dia Allah berfirman, wahai iblis, apa sebab kamu tidak ikut sujud bersama mereka? Siapa yang sujud? Yang sujud kepada Nabi Adam siapa? Bersama mereka ni, ma'as sajidin, iaitu mereka-mereka yang sujud. Siapa ibu-ibu mereka yang sujud? Okey, cantik. Dia dah masuk dah tu. Dia dah masuk dah dekat dalam cerita tu. Sebab tu Allah bila cerita tentang suatu konsekuen tu, kadang-kadang kita jumpa daripada surah Al-Baqarah dah jumpa, dan surah Al-Imran dah jumpa. Lepas tu Allah ulang balik dalam surah Al-Hijr. Untuk apa? Supaya pada setiap pengulangan dia ada penambahan, pengukuhan cerita, betul tak? Kalau yang dulu cerita pasal yang tak nak sujud kepada Nabi Adam. Kalau dalam surah Al-Baqarah, malaikat yang bertanya, kenapa kau ciptakan? Sedangkan nanti kalau ciptakan mereka, manusia ni nanti dia akan buat kerosakan, dia akan berbunuh-bunuhan. Tapi pada surah Al-Hijr, dia ke depan cerita itu pengukuhan kepada tidak sujudnya iblis tadi, ada dia punya perjanjian, dialog Allah dengan iblis. Nampak tak? Dia punya perbezaan yang tu tadi fokus kepada apa? Dialog antara Allah dengan malaikat. Tapi sini Allah dengan iblis pula selepas daripada mereka tidak sujud bersama malaikat. Baik. Ayat 33, iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Ibu-ibu, dia sebut dekat sini, iblis sebut, dia kata, aku sekali-kali tidak akan sujud li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Siap bukan sebut bashar saja, bashar tu manusia lah, human. Tapi siap dia cakap, apa sebab yang dia tak nak sujud kepada Adam tadi, tak nak sujud kepada manusia? Sebab apa? Sebab engkau, penyebabnya tadi, sebab kau jadikan, ya Allah, kau jadikan Adam ini daripada tanah. Dia nak bagi tahu tanah itu lebih rendah daripada aku yang dijadikan daripada api. Dia punya penyebab dia tidak sujud kepada Nabi Adam tadi tu, apa kelas? Macam itulah kalau kita kan. Apa kelas saya nak sujud kepada dia? Dia junior. Saya nak ikut cakap dia. Dia junior. Dah lah dia datang lambat, betul tak? Manusia datang kemudian. Malaikat datang dulu. Jin datang dulu. Diciptakan dulu. Kemudian barulah datang super junior. Iaitu apa? Nabi Adam. Tiba-tiba yang senior ni, dia tengok, dia pula jadi ketua. Jadi tak puas hati lah orang tu. Dia kata, dah lah dia dijadikan daripada tanah. Aku takkan sujud, ya Allah, kepada manusia yang dijadikan daripada tanah ini. Qala, kata Allah subhanahu wa ta'ala, fakhruj minha. Dia Allah berkata, kalau begitu keluarlah kamu dari syurga, kerana sesungguhnya kamu terkutuk. Rupanya dulu iblis pun duduk dalam syurga juga. Ibu-ibu, ini cerita yang kata, kalaulah ikutkan orang alim itu, orang yang bagus, iblis pun alim. Dia lagi alim pada kita. Kita alim juga, tapi kadang-kadang tanya juga Mr. Google, Syekh Google. Tanya dong, apa dia punya hukum dia kan. Iblis lagi alim. Tapi kenapa dia jadi terkutuk? Sebab apa? Dia ada ego, dia ada rasa lebih baik daripada orang lain. Jadi, kalau kita tengok, asalnya dia adalah makhluk yang taat kepada Allah, tapi disebabkan rasa ego tadi. Jadi kita ni, kalau kita banyak ibadah, ada ego pun hati-hati. Na'udzubillah min zalik. Kita boleh tergelincir. Rasa sombong,
Sebab tu rasa sombong tu walaupun ada sekecil zarah di dalam hati, kita tak layak masuk syurga. Ya Allah, takutnya ya Allah bersihkanlah hati aku daripada sifat sombong. Baik. Allah kata keluarlah. Sesungguhnya engkau ini akan direjam. Engkau terkutuk. Wa inna alaika, dan Allah tambah lagi, dan sesungguhnya laknat ataupun kutukan itu tetap akan menimpa kamu sampai hari kiamat. Ila yaumiddin. Yang sampai hari kiamat lah Allah laknat iblis ataupun syaitan. Qala, berkata lagi iblis, wahai Tuhanku, kan, maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Dia boleh minta diskaun lah. Kalau dah kena laknat lah kan. Maksudnya orang ni, kalau masyarakat jemaah, kita kata kaum nabi-nabi yang sebelum ni, kalau kena laknat habis ibu-ibu. Mana boleh tinggal? Kalau dah kena laknat Allah dah turun, seorang pun tak akan tinggal. Kita boleh tengoklah kisah macam mana kaum Sadum, bumi dia terbalikkan. Yang dah keluar daripada kota Sadum sampai ke Yaman pun Allah kejar juga kan. Burung ababil tu cerita pasal burung ababil. Sorry terbalik. Dia keluar daripada kaum Sadum, dia balik lambat lah. Sedangkan tempat lain semua dah terbalik dah. Dia datang balik kaum dia, datang dekat kampung dia tengok. Cakap, apa benda semua dah terbalik ni kan? Tinggal rumah dia je kat atas. Lepas tu baru rumah tu terbalik. Maksudnya, kalau siapa yang berada dalam kaum tersebut, sedangkan Allah turun laknat, tak ada satu pun yang akan selamat. Semua kami. Tapi, iblis, Allah turunkan laknat, dia kata, nanti dulu ya Allah. Laknat tu bagi lambat sikit boleh? Dia minta diskaun. Bagi dulu aku apa orang kata, tertangguh laknat tadi, sebab kalau kau bagi laknat pada kami terus, kami tak boleh buat kerja lah. Jadi ya Allah, kami minta penangguhan sehingga hari kiamat. Baik, Allah kata apa dalam ayat 37 Allah berfirman, baiklah, sesungguhnya kamu termasuk orang yang diberi penangguhan. So kamu tidak binasa dulu, aku bagi masa untuk kamu berseronok-seronoklah dulu. Sampai bila? Allah kata Allah setuju dengan permintaan iblis tadi sampai hari yang telah ditentukan, iaitu hari kiamat. Ayat 39, iblis berkata, wahai Tuhanku, oleh kerana engkau telah memutuskan bahawa aku sesat, maka aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Ini janji aku padamu ya Allah, sebab tadi kau dah jadikan kami ni orang yang sesat, kami ni orang yang terlaknat. Jadi waktu kau bagi pada kami penangguhan ini, kami akan jadikan semua kebaikan di atas dunia ini, kami buat dia macam kejahatan. So dia tolong hiasi kejahatan itu menjadi yang baik, kebaikan itu menjadi kejahatan. Sebab tu kita tengok kadang-kadang susah nak jadi orang baik. Sebab apa? Sebab yang jadi baik pula nampak macam bersalah. Betul tak? Jadi orang baik tu, dia orang tu yang macam susahnya jadi orang baik kan. Jadi orang jahat senang. Orang jahat senang nak dapat projek. Jadi orang jahat bakar rasuah, menipu, senang je hidup. Oh, rupanya itulah hasil daripada kerja syaitan. Dia dah buat dah ibu-ibu. Jadi orang baik ni, dia duduk dekat atas dunia ni macam duduk dalam penjara. Tapi orang kafir duduk dekat dunia ni macam duduk dalam syurga. Orang jahat duduk macam syurga, senang. Tapi nanti akan terbalik. Akan terbalik di akhirat kelak. Orang mukmin tu yang akan duduk dalam syurga. Orang yang kafir itu, mereka lah macam dalam penjara, diikat di dalam api neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Baik. Tapi kita tengok pada ayat 40. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Maksudnya aku akan sesatkan mereka semua. Oh, habis kita semua. Tapi ada kecuali ni tu. Ayat ni penting ibu-ibu. Pada ayat 40 ni, ayat ni, subhanallah, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Siapa dia?
Siapa dia yang dapat terselamat daripada tipu daya syaitan? Ialah orang-orang yang ikhlas. So kalau nak selamat, bukan orang yang kena banyak ibadah yang boleh selamat daripada tipu daya syaitan. Bukan orang yang banyak ilmu. Sebab kadang-kadang dengan ilmunya dia jadi sesat. Pernah tengok? Pernah tengok. Dengan ibadat yang banyak itu dia jadi sesat. Dia ramai ahli ibadah zaman dahulu. Bukan tahap ahli ibadah dia, tahap wali dah. Tapi dengan tipu daya daripada iblis dan syaitan, akhirnya mereka akhir nyawa mereka hidup dalam kesesatan. Yang dia apa kita kata dimainkan oleh iblis. Satu saja ibu-ibu, bukan dengan banyak ibadah, bukan dengan ilmu, tapi dengan ikhlas. Orang yang ikhlas saja, kata malaikat aku tak boleh sentuh, kata malaikat, kata iblis aku tak boleh nak kacau orang ni. Jadi ibu-ibu hari ni kita jangan insya-Allah apabila kita buat setiap ibadah pada kita, yang kita kena jaga adalah keikhlasan kita. Ibadah itu jangan sampai disentuh oleh kerana selain daripada Allah. Orang yang ikhlas hanya mengharapkan balasan pada Allah, bukan manusia, bukan balasan yang selain daripada Allah. Dia, yang ini Allah berfirman, ya, inilah jalan yang lurus yang menuju kepadaku. Maksudnya jalan yang lurus yang hanya membawa kepada Allah hanyalah niat yang ikhlas kepada Allah. Ini dia orang yang duduk dekat jalan yang betul. Iaitu apa? Hadza siratun alayya mustaqim. Jadi ibu-ibu kalau kita baca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, kan sama tu. Cuma disebut sini hadza siratun alayya, yakni kepadaku. Yang mana? Yang lurus. Rupanya kita boleh tengok setiap ayat daripada ayat ini dia menerangkan satu dengan yang lain. Maksudnya apa? Bila kita sebut ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, kita ambil ayat ini maksudnya apa? Jalan orang-orang yang ikhlas. Jalan yang lurus itu ialah dia duduk di dalam bagaimana niat kita ikhlas kepada Allah. Sebab jalan ikhlas saja yang boleh duduk di dalam jalan yang lurus, jalan yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 42, sesungguhnya kamu iblis tidak ada kuasa ke atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, iaitu orang-orang yang sesat. Baik, ini penting juga. Ini penting. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sultan ni apa? Laisa laka alaihim sultan. Kalau kita faham perkataan sultan maksudnya apa ibu-ibu? Kekuasaan lah kan? Menguasai. Kekuasaan. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala tadi saya dah, kalau orang yang ikhlas, iblis tak boleh nak sesatkan. Lepas tu yang kedua Allah kata, hambaku ini, tahap mana kau boleh kacau hambaku ini? Manusia-manusia ni macam mana iblis boleh kacau? Kau tak boleh nak kuasai hamba-hambaku. Maksudnya, kalau datang satu hembusan daripada iblis tadi, ataupun daripada walhan tadi, dia bukannya menguasai kita. Contohnya kita seolah-olah seolah-olah sudah di hipnosis kan nama dia kan? Hipnosis. Hipnosis ni maksudnya orang tu dah tak boleh buat apa-apa, macam pukau ibu-ibu. Pukau tu maksudnya kita kan macam jalah ikut je, betul tak? Tu pukau. Tapi syaitan Allah kata tak, kamu tak boleh menguasai hambaku. Maksudnya kau nak pukau, kau tak boleh. Tapi yang kau boleh buat apa? Kau bagi hembusan saja. Kau boleh bagi bisikan saja. So bisikan duduk mana? Luar. Dia tak duduk dalam. Habis ustazah yang histeria tu macam mana pula? Yang histeria tu, itu cara lain ibu-ibu. Itu dia lain punya bidang lah. Iaitu kita kena buat tajuk lain. Tajuk dikuasai jin pula. Itu lain. Tapi syaitan ibu-ibu, dia tidak boleh kuasai kita.
Maksudnya dia menentukan, okey, saya kena ke depan, saya kena duduk, saya kena. Tak boleh. Yang Allah kata apa? Kamu tak boleh ada sultan, tak boleh pukau hamba-hambaku ini. Yang kau boleh buat apa? Yang kau boleh buat ialah manittaba'aka minal ghawin. Kecuali yang kau boleh pegang, kau boleh tunggang manusia ni yang memang dah ikut dah kau punya silibus. Syaitan pun ada silibus juga, jangan main-main. Dia pun ada silibus. Silibus dia lagi lengkap daripada silibus sekolah kita. Silibus sekolah kita kadang-kadang ada terompong itu tak sentuh, ini tak sentuh. Kadang-kadang terlalu tinggi sangat. Tapi silibus syaitan mudah untuk diikuti. Yang dah grade, dah dapat bachelor daripada University of Syaitan ni, yang itu, ibu-ibu, iaitu kita panggil siapa? Manittaba'aka minal ghawi. Dia dah graduate dah. Yang ini kau boleh kuasai. Yang ini memang tak ada masalah. Tapi kalau hamba-hambaku, kau tak boleh kuasai. Mereka ni kau boleh bagi apa? Hembusan. Jadi tak ada siapa boleh menafikan hatta Nabi SAW. Ya, ada iblis yang cuba untuk menyesatkan Nabi. Tapi Nabi pegang dia. Apa pula yang Nabi buat tu kan? Sahabat-sahabat ada wahyu baru ke dalam salat ke? Rupanya Nabi pegang iblis yang cuba untuk menyesatkan Nabi. Para Nabi, para anbiya, ibu subhanallah, saya tuliskan buku petunjuk Nabi, yang kisah pasal Nabi-Nabi. Kita boleh tengok, oh ya Allah Tuhanku. Pasal Nabi-Nabi pun, iblis ni cuba untuk menyesatkan. Jangan kata kita lagilah Kak Timah. Lagilah Kak Minah kan, lagilah. Dia memang akan, orang kata, all out lah untuk sesatkan kita. Nabi Zulkifli pun dia sakit hati. Nabi Ayub pun, dia tengok Nabi Ayub kan diuji dengan kesakitan kan. Sakit kulit, sakit dalam, sakit luar. Masa dia duduk dalam keadaan sihat, handsome, orang paling kaya, anak paling ramai, anak semua baik-baik, ibu-ibu. Syaitan tengok sakit hati je kan. Berbulu aku mata tengok Ayub tu. Tu dia minta ke Allah tu. Iblis minta ke Allah. Ya Allah, kau izinkan aku nak test sikit ni, Ayub ni. Allah kata, buatlah, kau cubalah. Tapi dia adalah insan pilihanku. Akhirnya lepas. Tapi Allah bagi izin, yang izin daripada Allah tadi itulah yang Nabi Ayub ditimpa kesakitan luar dan dalam, anaknya semua mati. Hartanya semua hilang. Hampir-hampir kena buang negeri. Isterinya yang cuba untuk menyara keluarga hingga menjual rambutnya, ibu-ibu. Allahu Akbar. Tapi dia adalah hamba-Ku yang terpilih. Dia tetap sabar. Ujian pun dia makin bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. So, apa yang boleh kita cerita dekat sini? Apa yang datang daripada hembusan syaitan itu, dia bukan suruh kita. Dia tidak sultan, dia tidak menguasai kita, tapi dia adalah suatu yang datang daripada luar sahaja. Okey, wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in, dan sesungguhnya neraka Jahannamlah adalah tempat tinggal ataupun tempat yang dijanjikan untuk mereka. La maw'iduhum, janji untuk mereka, ajma'in, mereka semua. Siapa mereka semua tu? La maw'iduhum ajma'in, untuk mereka semua. Ajma'in tu siapa? Iblis saja ke? Syaitan saja ke? Ataupun termasuk manusia yang ikut syaitan? Maksudnya syaitan tadi memang Allah dah katakan dia ni dapat laknat dah, memang duduk kat neraka. Tapi nanti Allah bagi masa. Jadi dia pun buat kerja dia. Dia buat kerja dia sesatkan manusia. Tapi nanti siapa yang dah ikut syaitan club, dah daftar member of syaitan club, yang ini akan sama. La maw'iduhum ajma'in, iaitu duduk mana? Duduk neraka Jahannam. Na'udzubillah min zalik, ibu-ibu. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada tipu daya syaitan. Dan bukan sahaja tipu daya syaitan ini pada perkara-perkara yang haram. Ya, ada orang yang tonggak arak, ada orang yang menjadikan zina itu sebagai hobi, ada orang yang menjadikan perkara-perkara dosa itu sebagai sumber pendapatan, tapi hatta salat juga. Ya, salat juga boleh menjadikan seseorang itu
Kejap. Kita pukul 9.30. 9.30. Jam ni betul ke? 9.50. Patutnya kita habis pukul 10. Betul ya? Kita habis, yalah pukul 10 lah, betul lah. Belum lagi. Okey, sebab saya tak habis lagi masuk maudhu' dia ni. Tak habis lagi ni. So, kita baru habis nak bagi tahu dahulu dari mana datangnya hembusan syaitan itu. Baik. Ibu-ibu yang saya kasihkan Allah, bila orang tu bersolat juga akan datang kepada dia hembusan-hembusan tadi yang datang dalam bentuk minal jinnati wan nas, iaitu was-was yang datang juga daripada manusia dan juga daripada jin dan juga daripada manusia. Jadi kita cerita hari ini yang datang daripada syaitan dulu. Macam mana dia punya hembusan yang datang daripada syaitan tadi. Dia datang, ibu-ibu, adalah datang bukan datang seketul macam hantu tu. Kalau macam hantu tu senang kita nak fly kick sekali kan. Tu terolek lah dia. Tapi dia datang dengan tempat yang kita tak nampak. Kan? Dia datang dengan hembusan. Jadi kadang-kadang kita rasa macam, ni suara hati aku. Betul tak? Kita rasa macam itu suara hati aku. Tapi sebenarnya bukan suara hati kita. Tapi dia adalah bisikan daripada syaitan. Was-was yang ditiupkan ke dalam fi sudurin nas, ke dalam hati manusia. Dan sebab itu ibu-ibu kita kena sedar bahawa perkara ini adalah sesuatu yang merupakan cara untuk syaitan menghilangkan matlamat kita. Mungkin ada orang yang kena was-was syaitan sampai tak solat langsung. Ada. Ramai juga. Ada orang yang dapat was-was syaitan, solat tapi solatnya tidak bermakna solat. Sebab apa? Dia contohlah dia masuk di dalam solat, dia duk rasa macam ini dah ke belum kan? Saya baca bismillah tu. Dah baca bismillah kan tu pun terus lompat pada alhamdulillah. Ataupun dah masuk rakaat kedua kan? Ni rakaat kedua ke rakaat ketiga? Confused. Rasa confused memanjang lah. Jadi apa yang berlaku di dalam solat kita tadi hanyalah kita memikirkan tentang dah ke belum. Sedangkan sepatutnya apa yang perlu kita buat dalam solat? Dalam solat kita apa yang perlu kita fokus ibu-ibu? Selain pada kita baca. Fokusnya apa solat kita? Kalau puasa fokusnya takwa, betul tak? Ada setiap ibadah ni dia ada matlamat dia. Matlamat puasa untuk mendapat takwa. Kalau solat, nak dengar sikit. Okey. Solat matlamatnya adalah khusyuk. Iqamat salata li dhikri, untuk mengingati aku, untuk ingat Allah. Itu matlamat salat. Apabila seseorang itu dia menunaikan salat, dia tak ingat Allah tapi dia ingat benda yang dah ke belum, maka matlamat tu tak sampai. Jadi syaitan kata okey, yang ni sukses. Ini dia berjayalah untuk menghilangkan kita daripada matlamat. So apa yang perlu kita lakukan ialah kita kena mematahkan apa yang telah dibuat oleh syaitan. Antaranya ibu-ibu, kalau nanti kita buka ruang soalan, kalau ada soalan boleh bertanya. Antara cara ataupun peluang yang iblis gunakan supaya kita ini terlupa apa yang kita sedang buat, iaitu adalah untuk ingat Allah, maka dia akan sibukkan kita dengan bilangan rakaat. Kalau kita teringat contoh di antara 2 ataupun 3, mana yang kita kena ambil? 3. Yang lagi banyak. Banyak juga pendapat mazhab ulama kat sini. Dia kena ambil yang paling sedikit ibu-ibu. Kena ambil yang aqalul adad. Kena ambil yang paling sedikit. Sebab kalau kita ambil 3, katalah kalau betul-betul 2, dah terkurang 1 rakaat. Betul tak? So jadi kena ambil yang paling sedikit. Jangan ambil paling banyak, ambil paling sedikit. Sebab kalau buat 2, insya-Allah katalah kalau 3 pun tak apa terlebih. Tapi kalau 2 boleh menggantikan yang 2 tadi. Kalau berlaku syak, ambil yang, kalau pada rakaat ambil yang paling sedikit. Yang kedua ibu-ibu, kita ada kaedah, qawaidul fiqhiyah. Ini kaedah dalam qawaid fiqhiyah. Nama dia apa?
Al-syak la yazulu illa bil yaqin. Syak itu, al-yaqin la yazulu illa bisyak. Sorry, minta maaf. Al-yaqin la yazulu illa bisyak. Maksudnya apa? Keyakinan itu tidak akan hilang dengan syak. Keyakinan itu tidak akan hilang dengan syak. Al-yaqin la yazulu bisyak. Sorry, salah lagi saya punya dia punya kaedah. Kaedah ni tak boleh ubah. Sebab kaedah ni ulama yang dah tentukan. Al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu, betul tak Bi? Al-yaqin la yazulu bisyak illa ada illa bisyak. Keyakinan itu tidak akan yakin, tidak akan hilang kecuali dengan syak. So kalau syak ataupun rasa was-was tadi datang kepada diri kita, was-was sahaja, was-was itu tidak akan menghilangkan keyakinan. Contoh, kita ambil, kita dah masuk, kan biasa kita mandi, lepas tu kita wuduk. Dah wuduk, lepas tu kita solat, betul tak? Kemudian dalam solat, kita tu ingat, aku ni sebenarnya tadi wuduk ke tak wuduk? Sebab dah biasa kan? Sampai terlupa pula, wuduk ke tak tadi? So, jadi macam mana ibu-ibu? Nak batalkan solat, nak wuduk balik ke bagaimana? Kalau was-was, tinggalkanlah. Kalau kita was-was, kita rasa, tak payah. Jangan keluar solat. Maksudnya kita memang dah wuduk dah sebenarnya. Tapi rasa itu datang. Rasa was-was datang. Tapi kalau kita kata, aku tadi memang tak wuduk lah. Maksudnya kita yakin kita tak wuduk. Maksudnya kita kena wuduk lah. Sebab al-aslu finnas, kita punya asal di dalam diri kita ialah bukan suci. Asalnya kita ini berhadas. Tapi bila kita berwuduk baru kita jadi suci. Baru kita jadi suci daripada hadas kecil. Okey, sebab tu jadi kita kena, kalau kita yakin datang, maka baru kita kena batalkan solat. Kita dah pergi wuduk sebab tak sah solat lah kalau orang yang tidak mendahului dengan wuduk. Tapi kalau dia rasa syak tadi, dan syak tadi pula ibu-ibu datang dalam keadaan sentiasa. Setiap kali salat, setiap kali itulah confuse 2-3. Setiap kali wuduk, setiap kali itulah kita rasa macam tak basuh lagi yang ni. Macam rasa tak kena yang ni. Apabila dia sentiasa berada ibu-ibu, dia tak boleh kita layan. Dia kena putuskan. Maksudnya apa? Katalah kalau 2-3, jangan ambil dah. Ini cerita orang yang dah kena penyakit. Sebab tajuk kita hari ni sebenarnya penyakit. Bila penyakit ni dia bukan kena sekali. Tapi dia dah orang kata, dia dah biasa dah. Kebiasaannya memang dia akan rasa sakit, rasa was-was. Orang yang dah kena sakit, bagaimana cara dia nak lepas daripada was-was dia? Dia tak boleh ambil 2. Kalau bilangan solat tadi tu, dia kena ambil 3. Sebab apa? Sebab kalau dia layan ibu-ibu, dia layan. Setiap kali tu ambil 2, setiap kali tu ambil 2. Jawabnya sampai matilah ibu-ibu, dia akan duduk. Was-was tu sentiasa akan membontoti dia. So, dia kena lepaskan. Bagaimana cara dia? Mungkin daripada awal lagi, sebelum dia ambil wuduk, dia dah sebut a'udzubillah minasyaitanirrajim. Dia minta jauh dulu daripada Allah, daripada syaitan yang direjam. Biar syaitan jauh dulu. Kemudian dia pun sebelum masuk salat, dia mulakan dengan membaca surah An-Nas. Baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Itu dia ayat dia. Daripada keburukan was-was yang datang daripada syaitan. So dia berlindung dulu. Dia berlindung daripada apa? Tuhan empunya segalanya. Kalau kita ibu-ibu kena kejar dengan anjing. Ni anjing liar lah kan. Dia kejar kita.
Kalau kita lari lagi ni. Sebab apa dia kejar belakang? Dia laju tak? Makin kita laju, dia makin laju. Makin kita ke kanan, dia pun ke kanan. Kita ke kiri, dia ke kiri. Itulah iblis. Itulah syaitannya. Kalau kita pergi, kita makin laju, dia pun makin laju juga. Kalau kita sentiasa. Jadi sekarang ni cara dia bagaimana kita minta daripada tuan anjing. Uncle, tengok you punya anjing ni. Uncle tu, macam tu je. Senyap tu lah anjing tu. Sebab apa? Dia punya. So, bila cakap pada tuan dia, senang cerita. Tak adalah penat aku lari daripada tadi kan. Kan? Habis dah, sepenuh tenaga dah. Kalau masuk balapan ni dah lama dah dapat johan kan. Sebab sebelum tu tak pernah lari laju macam tu. Itulah kali pertama lari laju sebab kena kejar anjing. Tapi bila panggil saja dia punya tuan dia, senang cerita rupanya. Begitulah ibu-ibu. Kita nak lari daripada was-was syaitan. Was-was syaitan ni, dia halus. Was-was syaitan ni, dia sangat bila lama-lama dia bukan jadi was-was lagi dah. Dia dah seronok dah. Seronok apa? Setiap kali basuh muka, memang sampai 13 kali basuh muka. Orang 3 kali, dia 13 kali basuh muka. Sebab apa? Syaitan dah seronok dah. Bagus kan. Bagus, bravo. Cayo bete kan. Tahniah anak aku kan. Sebab apa? Kita layan dia suka. Dia suka dilayan, dia suka diikut. Jadi putuskan terus. Minta daripada Tuhan syaitan tadi. Tuhan kepada segala sesuatu. Wahai Allah, aku minta perlindungan daripadamu, daripada was-was yang datang daripada syaitan. Allahu Akbar. Mudah. Sebab itu ada beza. Orang yang membaca surah An-Nas dengan orang yang membaca surah An-Nas sebelum salat dengan tadabbur. Ada beza. Bezanya apa? Kalau tak, dia akan jadi burung kakak tua je lah. Dia baca surah An-Nas tapi kena juga ustazah. Sebab awak tak faham apa awak baca. Kenapa saya kena juga ustazah? Sebab awak tak pernah cuba untuk tatbik pada diri awak. Apa sebenarnya ayat awak tu? Apa interaksi yang awak sedang interaksi dengan Tuhan? Dengan Allah. Ini kalam Allah. Bukannya ni kalam puisi biasa-biasa. Jadi awak kena into daripada dengan apa yang awak baca, baru ayat itu akan berfungsi. Sebab itu kalau kita tengok orang baca, para mu'alish ataupun orang-orang yang alim, dia baca surah Al-Fatihah. Sahabat-sahabat Nabi baca surah Al-Fatihah, orang boleh sembuh daripada sakit. Kita 40 kali baca pun tak sembuh-sembuh. Apa beza Al-Fatihah kita baca dengan sahabat baca, ibu-ibu? Betul. Bezanya adalah keyakinan. Keyakinan sahabat baca surah Al-Fatihah, ibu-ibu. Dia baca 7 kali, kita baca 40 kali, tapi tak baik juga sebab yakin kita tu terlalu nipis. Kita tak yakin pun dengan apa kita baca. Baca ayat kursi sekalipun, kan? Jin tu kata, ni tak cukup panjang tu, makhraj tu salah tu. Jin pun ketawakan kita. Kan? Sebab apa? Bukan masalah makhraj tu, tapi masalah keyakinan kita dalam membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, antara yang boleh kita buat, kita cuba untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia akan menjauhkan kita daripada was-was iblis. Yang kedua, baca dalam sebelum salat, baca surah An-Nas dengan pemahaman, dengan keyakinan, insya-Allah kita akan dapat jauh daripada was-was syaitan. Kalau berlaku juga dalam salat, masih berlaku, boleh ibu-ibu, tak ada masalah untuk kita ludah belah kiri. Ludah belah kiri ni jangan sampai puih macam tu. Kan? Lama-lama kita yang kena puihkan orang kan. Sikit je ibu-ibu. Macam mana seseorang tu kalau dia mimpi buruk, dan kemudian dia terjaga, orang kata sampai berpeluh-peluh ni, terus sahaja dia sembuh belah kiri. Sebab itu memang daripada iblis, memang daripada mainan syaitan. Sembuh belah kiri, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, insya-Allah dia akan terus jauh daripada kita. Sembuh dekat dalam solat tadi,
untuk menunjukkan kita menghinakan syaitan tadi. InsyaAllah kita tidak akan dipegang oleh dia. Dan kita boleh tambah juga di hujung solat kita, supaya kita dapat sujud sahwi, ya, supaya kita dapat menghinakan syaitan yang telah mengganggu kita. Sebab dia tak solat, betul tak? Tak solat. Dia tak sujud kepada Nabi Adam. Ya, dia tak sujud pada Nabi Adam, tapi kita, kerana dia ganggu kita, kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menyalahi apa yang dia buat. Dia tak nak sujud kepada Nabi Adam bukan kerana Nabi Adam, sebab Allah suruh kan? Sebab Allah yang suruh. Patutnya kau kena buat kerana Allah. Kau kata Allah tu Tuhan, tapi kau tak sujud kepada Adam dan kau menyalahi perintah Tuhan. So kita buat sujud sahwi tadi untuk menghinakan syaitan. Ada orang dia buat, dia dah kena penyakit was-was, setiap kali solat dia buat sujud sahwi. Yang ni ibu-ibu tidak digalakkan, tak bagus. Maksudnya dia melayan, tapi dalam masa melayan itu, melayan was-was yang dia ada, dia buat sujud sahwi. Buat was-was yang ada dia melayan dan dia buat sujud sahwi. Kalau boleh kita tinggalkan terus. Tinggalkan terus. Cukup. Bila kita dah rasa aku dah buat, terus sahaja, dan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha mengetahui. Dia mengetahui niat hati kita. Kita nak buat kan untuk Allah, betul tak? Kita nak salat ni untuk Allah. Kita wuduk ni untuk membolehkan kita salat. Kita beristinja untuk membolehkan kita salat. Dan bila kita nak buat, kita buat bagaimana cara Allah suruh kita buat, dan kita laksanakan sahaja, dan kemudian tawakallah, serahlah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa daripada saya itu sahaja. Kalau ada soalan, kita dah ambil masa sikit tadi, 10 minit. Kalau ada soalan berkaitan dengan tajuk kita hari ini, penyakit was-was, dipersilakan. Ada? Oh, padam lah sayangnya. Sila ibu kita. Boleh soalannya? Oh, dalam hati ikut sama apa yang kita baca. Masya Allah, Masya Allah. Okey, baik, Masya Allah. Okey, soalan yang pertama tadi, memang itulah yang digalakkan. Maksudnya mulut kita itu bukan mulut kita sahaja baca macam burung kakak tua, tapi hati kita fikir benda lain. Jadi hati kita bersama dengan apa yang di mulut kita lah. Memang kita galakkan begitu supaya dia seiring. Ya, hati ini bila kita dah fokus, hati kita dia akan mesti nak buat kerja. Kan? Hati kita ni dia berhenti kalau kita tidur saja. Jadi bila kita tak fokuskan dia, so itu yang dia akan pergi merawang tu. Dia pergi berjalan-jalan hati kita. So biar hati kita fokus dengan apa yang mulut kita sebut. Kalau mulut kita sebut Allahu Akbar, hati kita merasa bahawa ya Allah, Engkau lah yang paling besar ya Allah. Ya Allah, yang lain semua kecil ya Allah. Tak ada benda pun yang lebih layak untuk kami besarkan selain pada Kau. Begitu. Jadi bila kita baca surah Al-Fatihah, hati kita membaca surah Al-Fatihah. Cantik. Dan yang soalan yang kedua, kalau imam baca surah Al-Fatihah, dia sebenarnya lagi-lagi kalau kita hanya dengar, kita lagi boleh memfokuskan hati kita dengan apa yang imam baca. Iaitu yang kita kata, apabila dibacakan ayat Al-Quran, kamu senyaplah dan dengarlah.
Dan saya memang sangat-sangat betul ya. Kadang-kadang kita boleh, dengan membaca kita boleh tadabbur, kadang-kadang dengan mendengar pun kita boleh tadabbur. Bila imam baca Al-Fatihah, kita pula sudah belajar macam mana cara untuk tadabbur surah Al-Fatihah, dia akan datang satu perasaan, rasa, ya Allah ya Tuhanku, inilah yang kau suruh, inilah yang kami minta, ya Allah inilah kepujian yang selayaknya bagimu. Sangat cantik. Sangat cantik. So dia tidak membatalkan salat, kerana kita tak sebut pun pada dengan mulut kita. Dia kalau baca dengan mulut pun tak ada masalah. Tapi maksudnya dia tidak ada adab yang cantik sewaktu imam baca Al-Fatihah, kita dengar. Dan kita dengar tadi untuk kita mentadabbur ayat tadi. Lepas tu bila dah imam baca surah, barulah kita baca sendiri Al-Fatihah yang kita punya. Okey, wallahu taala alam. Ada soalan lain? Dipersilakan ibu kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, kejap. Saya tak berapa jelas yang daripada awal tadi. Macam mana? Ketika. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Khairul biqa'il ard masajid Allah.